tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata saya sembah pembuka bicara. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya ialah Muhammad Dery Ashraf bin Muhammad Rafi. Saya merupakan murid tahun 5 dari Sekolah Kebangsaan Puncak Alam 3. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang bertajuk Pandemik COVID-19 Melangkaui Dunia. Buku ini diterbitkan pada tahun 2021 oleh Pustaka Zamrud. Buku ini juga merupakan hasil karya Nur Fatin Anisa dan mempunyai sebanyak 48 muka surat bercetak. Saya memilih buku ini kerana buku ini mempunyai banyak info tentang wabak yang sedang melanda di seluruh dunia. Pada akhir tahun 2019, dunia telah dikejutkan dengan kewujudan satu penyakit yang misteri. Penyakit ini mampu merebak dengan cepat dan tiada ubat atau penawar untuk mengubati penyakit ini. Penyakit ini juga boleh menyebabkan kematian. Penyakit ini dikenali sebagai COVID-19 atau coronavirus. Coronavirus ialah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Virus ini berupaya untuk menjangkiti manusia bermula dengan simptom-simptom saluran pernafasan yang ringan seperti selsema biasa sehinggalah penyakit yang boleh membunuh seperti COVID-19. Sehingga pertengahan tahun 2020, tiada rawatan khusus atau vaksin untuk jangkitan COVID-19. Pesakit hanya akan diberikan rawatan untuk mengurangkan gejala dan terapi sokongan. Laporan awal mengatakan kes pertama COVID-19 dikesan pada Disember 2019 di bandar Wuhan, ibu negeri wilayah Hubei, China. Namun kemudiannya, laporan mengatakan kes pertama COVID-19 di China sebenarnya mula didaftarkan pada 17 November 2019, bukannya Disember seperti yang diperkatakan sebelum itu. Tempat dipercayai bermulanya COVID-19 ialah di Pasar Borong Makanan Laut Guanan Jianghan, Wuhan, wilayah Hubei, China. Pakar Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit China sebelum ini berjaya mengasingkan sampel yang diperoleh daripada pasar berkenaan. Sebanyak 33 daripada 585 sampel didapati mengandungi asid nukleik coronavirus. Namun begitu, dikatakan bahawa pasar ini mungkin bukan satu-satunya sumber kepada penularan wabak coronavirus menurut pakar penyakit paru-paru di China. Memandangkan kebanyakan pesakit di Wuhan, China ada berkaitan dengan pasar makanan laut dan haiwan. Jangkitan tersebut telah diandaikan berjangkit dari haiwan kepada manusia. Jangkitan yang semakin meluas menyebabkan kerajaan China bertindak menutup Wuhan dan kawasan sekitarnya di wilayah Hubei. Selepas Wuhan, sebuah lagi bandar di negara itu yang dikenali sebagai wilayah Wenzhou telah ditutup. Namun begitu, pada waktu yang sama, jangkitan itu telah tersebar ke seluruh negara dan luar negara. Ketika itu, beberapa negara seperti Amerika Syarikat, Jepun, British, Perancis dan Korea Selatan segera memindahkan warga negara mereka dari Wuhan. Pada 11 Mac 2020, pihak WHO mengisytiharkan wabak ini sebagai pandemik COVID-19. Penyebaran penyakit ini turut tersebar ke Asia Tenggara, iaitu negara Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Kemboja, Laos, Timor Leste dan Brunei. Terdapat banyak maklumat yang saya perolehi setelah membaca buku ini. Antaranya ialah kita mesti mengikuti langkah-langkah penting untuk menangani wabak ini. Kita wajib memakai pelitup muka dan mengelakkan diri dari bersentuhan dengan orang lain. Kita juga perlu menutup mulut dan hidung dengan tisu semasa batuk atau bersin. Secara tuntasnya, kita selaku rakyat Malaysia haruslah sentiasa patuh akan prosedur operasi standard yang telah ditetapkan supaya kita dapat mengelakkan diri dari COVID-19 ini. Saya akhiri bicara buku saya dengan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf di pinta. Sekian, terima kasih.